Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, majlis ilmi boleh kita puji ataupun boleh dikatakan alhamdulillah sebagai apa kita tu semata-mata nak sahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk menututi ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada surah Muhammad, surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jangan kata kita nak patena, nak meningkat kedudukan kita perlu pada ilmu pengetahuan. Bukan kata sekadar tu saja dak, bahkan nak minta dari Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah Subhanahu Wa Taala mengampung dosa kita tu perlu pada ilmu pengetahuan juga. Jadi perancangan kita nak patena gapo, nak buat jadi maju, nak buat daripada nak buat maju dunia kita ni gapo tujuannya? Buat maju dunia kita sedang kita berada dan tetap kita akan pindah pada alam lain itu dalam arti kata ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cita-cita nak buat benda maju, kita cita-cita nak jadi patena deh. Itu satu tuntut khalifatullah di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi fikiran kita, idea kita gapo sikit sebanyak nak jadi maju diri kita, keluarga kita, alam sekitar kita, masyarakat kampung halaman kita tu salah satu ibadat sejuring daripada ibadat yang luah makna ibadat dalam arti kata segala nama yang menghipung apa saja yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan dan perkataan dan gerak-geri kita, tingkah laku kita tu kan dikatakan ibadat. Patut apabila kita buat belah tu sikit sebanyak ya perlu pada niat. Tidak kada jadi tingkah laku kita semata-mata gerak-geri kita tu jadi ceruming saja-saja je. Ceruming bagi yang lain, nampak contoh teladan baik, tetapi tak jadi ibadat selama mana kita tak niat. Sebab itulah di antara tuntutan kita semelia-melia hamba Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak tidur malam tu hendaklah dia letak hati kata esok hari tu dia nak buat gapo gati. Gapo tujuannya? Apabila dia niat balas tu dalam hari dia tidur lapan jam lebih kurang. Sama tara dia nak bangun malam ataupun dia nak bangun menyaksi semaya subuh Jumaat tu, situ tu tak ada sajadah habuai dia tu. Pahala duk jalan. Dia duk tidur ya, tapi pahala dia letak hati esok ke tu, esok hari tu nak buat gapo di antara nak membangun umat Islam ni walaupun sekadar kemampuan dia. Itulah dia jadi pahala ganjaran bagi dia. Sebab gapo? Sebab tak ada pelik benda ning. Kerana syurga itu luas langit dan bumi. Syurga itu tu luahnya, lebarnya tu langit dan bumi. Sesuailah seorang kita tu niat balas ni.
Karena gapo? Karena innamal a'malu binniyat. Apabila kita tak menyibukkan kita dengan taat, tetap dan tentu kita akan sibuk dengan hawa nafsu. Deh, dia kata hawa nafsu kita apabila tak ada belomo nak buat hak benar hak taat, ia mari bahai-bahai hak lain dalam jiwa kita tu. Hawa nafsu kita tu ia jadi masuk benar hak kotor hak cemar tu. Kita lah kalau saya kerang kita tak jadi benar hak molek, masuk hak benar molek, tak letak hati hak molek, maka dia mari hak tak molek selalu dah. Situlah Al-Junaid, salah seorang ulama as-salafus salih, dia kata ikhlas ni iaitu bersih hati, jujur hati kita tu, ikhlas ni adalah rahsia di antara kita dengan Tuhan. Jelas dah nampak kata pengertian ikhlas ni. Kalau nak kata ikhlas kita dah bahasa dengar dah ikhlas, lepas tu dah bahasa dengar jujur hati, dan kita tahu sikit sebanyak. Tetapi kita nak jadi terasa kata gapo dia ikhlas dan jujur hati, jawab dia ialah satu perasaan yang merupakan rahsia di antara kita dengan Allah. Berarti malaikat tak tahu supaya malaikat itu nak kata, dan syaitan tak tahu supaya nak goda dan nak tipu. Ikhlas kita dan hati kita, jujur hati kita dengan Allah, ialah rahsia di antara kita dengan Allah. Ada dua kumpulan baik, iaitu malaikat tak tahu gapo dia lah hati kita supaya dia nak catat. Patutlah syaitan ada gapo pula dalam hati kita kerana kita ikhlas di antara kita dengan Tuhan saat ni supaya nak goda nak tipu. Jadi kedua-dua tu tak ada kedua, berarti dua perkara. Satunya hak siapa dia yang ikhlas hati molek-molek, tak ada dah balasan yang beri balasan kepada dia kecuali Allah lah jua yang beri balasan kepada dia. Tu apabila Allah lah sahaja hak beri balasan pada dia. Siapa dia Allah saat ni? Allah saat ni yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, lagi maha kaya, yang memberi rezeki pada kita. Hak ning lah hak tahu rahsia di antara kita dengan dia tu, dialah yang nak balas pada kita. Kita dah tengok seorang ada sebukit kebun getah tu duk wasa habis gain dah. Hasil dia kebun getah mahal tu deh. Speaker sehari tu wasa habis gain dah, tak ada roh dah lah dia tu Tapi dia salah seorang hamba kepada Allah Subhanahu taala dalam beribu juta hamba kepada Allah Subhanahu taala. Tu sekadar tu. Lepas tu ban lagi kiah tengoklah. So situ. Lepas tu syaitan saat ni dia main nak goda kita, nak tipu kita, tak ada jalan. Sebab kita ni tak hati kita letak kita ni rahsia kita tu pakai sipir di sisi Tuhan saja. Rahsia hati kita hak baik, hak kita niat hak molek tu tersimpan di sisi Allah Subhanahu taala saja. Manakala syaitan tak ada luar, tak ada celah yang main nak tipu kita, selamat dah kita di situ. Dua arti. Manakala arti yang ketiga yang paling penting, sekiranya kalau kita tu duk tertipu oleh syaitan lagi, berarti ikhlas kita tu tak ada sepenuh. Dua perkara, imma dia tak ada ikhlas di awal lagi dah, wa imma ikhlas kita tu tak ada sepenuh. Tahu mana? Tahu kata syaitan ni boleh tahu dia mari dia tipu kita. Jadi rahsia kita terbuka, terdedah di antara kita dengan Tuhan, boleh tahu, boleh diketahui oleh syaitan. Tu jadi makna kata tak ada ikhlas lah. Na'udzubillah min zalik. Ya mari bahai hak syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap ia nak jumpa dengan Allah, barang siapa harap nak berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Zahir dia amal, dia buat amal baik, tapi batin dia tu amal salih kedak. Gapo dia amal salih? Iaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu taala, lagi ada pahala ganjaran. Itu amal salih.
Orang panggil amal hak terpakai. Amal soleh tu jadi dua bentuk lebih kurang. Amal zahir dia tu molek, dia panggil amalun hasan. Tak jadi amalun soleh lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, elok amalan dia ya. Tapi soleh belum pada nak tahu kata soleh tak soleh, amalan dia tu terhenti pada hak juring ataupun sebahagian yang kedua yang pada ayat yang berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tak boleh sama sekali nak syirik sejuring pun sewaktu pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia makna hak syirik sini dalam bentuk amal hak dikatakan amal hak dia berasa kata elok comel sat ni. Sini ni apabila kata sebut syirik sat ni ia tiga perkara lebih kurang. Sebab nak jadi tak terima amal hak soleh sat ni ataupun amalun hasan tidak dia jadi soleh, dua tiga sebab. Sebab pertama, mula-mula yang nak buat tu satu-satu perkara, ambil dia sekecil-kecil, dia letak hati sehingga sebesar-besar dia azam nak buat. Tiga perkara ni apabila dia orang panggil gapo dia ni terpesong daripada dua tiga perkara ni, melewati daripada tiga perkara ni, jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sia-sialah perbuatan kita, berarti rugilah masa kita duk lakukan saat ni. Nauzubillah min zalik. Gapo dia? Satunya tak ada benar hak jujur hati sana, ikhlas. Tak ada kita sifat rahsia kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab zahir dia amal hasan tapi dia bukan jadi amal soleh. Lepas tu yang keduanya, sebab yang kedua, zahir dia amalun hasan, amal comel cantik elok tapi tak ada jadi soleh juga sebab tidak berdasar, tidak berlandasan dengan garis sehat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab contoh tauladan hak nak buat jadi pengukur amalan kita balas ni hak Tuhan kanak, balas ni hak Tuhan redha. Contoh tauladan dia di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat contoh turut dia sekadar kemampuan kita. Ya tak ada panggil tak ada belawai dua tu. Tak ada belawai sekebuk. Ya semaya siapa buka tapak kaki, kita semaya juga tak siapa buka tapak kaki pun tak ada. Turut kadar kemampuan kita, tapi buat turut langkah jejak langkah dia. Ia tak ada sikit pun harta dia sipek pada anak isteri dia. Kita ada juga sipek. Salah ke tak? Tak ada salah. Sebab dia pesan dua perkara dia pesan. Perkara pertama, bagi orang tu yang nak meninggal dunia tu, ada harta dia sikit sebanyak, dia nak buat semua, ataupun dia nak buat semua harta dia tu nak wakaf berlaku, nak kebajikan berlaku. Jadi orang panggil tak ada betul dengan fiqhul waqi'. Orang panggil kenyataan. Orang panggil kuam pencing dia tu dengan kadar hak betul benar sungguh tak betul dengan fitrah dia. Fitrah dia ada nak sipel juga. Sipel tak ada salah. Bukan semua. Lepas tu balas mana wis semua ke tak? Tak leh. Lepas tu wisnya mana ya Rasulullah? 2/3. Yang kata tu pun banyak. Wasulusu kasir. Nabi saya kata 2/3 menuak kebajikan. Lepas tu 1/3 nak jadi harta pusaka bagi anak mung tu. 2/3 wak kebajikan tu pun banyak dah. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kamu tinggal anak cucu kaya tu lebih baik daripada mu tinggal anak cucu papa mesti duk minta hak orang. Tengok dia pergi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata tak ada belawai benda tu dunia akhirat tak ada belawai. Atina fid dunya hasanah, di antaranya tinggal harta pada anak bini supaya mereka tu tak pergi minta hak orang. Lepas tu jaga air muka tak usah jadi soyak air muka. Tu satu gapo dia ni, satu makna, satu fiqhul waqi', orang panggil kepahaman dengan kenyataan
tuntut teh hari kita selama mana kita duduk atas dunia. Tu orang panggil gapo ni? Jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leh, amalan kita tu terpesong, lepas tu jadi meleweng apabila keluar daripada batas saat ni. Garis pertama, hati kita tu buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata dialah yang memberi pahala. Kalau dia tak beri pahala pun dia nanti nak kira dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Semaya kita tu, kalau kita kata semaya, kita tu orang panggil semaya tunggu balik dengan mudah-mudah kita sepengah orang duk cakap gapo tu deh. Luluh duk lagi, luluh cara zahir, tapi apabila mai wak kira tak luluh. Na'udzubillah min zalik. Sebab gapo tak luluh? Sebab kita setak daripada takbir tu, suk siapa apa tu, perbuatan kita tu ada kedak ikhlas. Yang keduanya turut Nabi sallallahu alaihi wasallam di sudut semaya kedak. Semaya dah, tapi gimai kira ambil tengok tak ada boleh pun sekarang. Na'udzubillah min zalik. Wasa saya lah deh. Yang ketiganya jangan duk syirik sama sekali. Ya syirik sana yang mari daripada mana? Mari daripada apabila ia keluar daripada batas sehok Nabi buat saat ni, garis sehok Allah Subhanahu Wa Taala ia garis. Patut contoh tauladan daripada Nabi tu keluar daripada dua-dua tu ia panggil syirik lalu. Sebab syariat Allah Subhanahu Wa Taala siapa dia perintah? Allah Subhanahu Wa Taala yang perintah syariat dia. Manakala hak contoh hak paling comel sekali hak buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala sini siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita buat rekod satu-satu rekod kita dah anggap kata amal soleh, tetapi dia jadi amal elok di segi zahir kita, tidak soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dua sebab. Satunya aku tak ada perintah iaitu Allah. Yang keduanya Nabi aku utuh tu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada buat balas ni. Situlah mudah-mudah kita kira tengok apa saja dalam hidup harian kita supaya kita jadi amat mati, jadi halusi sikit. Halusi gapo? Halusi untuk anak kita juga, bukan anak orang lain. Halusi kerana masa depan kita, halusi kerana kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain. Kalau kita gigit kasar sikit sebanyak dengan diri kita sendiri, mai dok tekan diri kita sendiri nak jaga kerak garis kita, tak ada apa ni kalau kita nak cari keselamatan kita sendiri. Sebab kalau kita melewenglah kita di atas as-sirat, hana titik as-sirat tu. Kita nak meleweng learning tu panjang lebar juga, kita ada batas atas dunia ni. Manakala akhirat as-sirat tu lebih halus, lebih nipis daripada seorang rambut, lebih tajam daripada mata pedih. Paksa tengok kita duduk meleweng atas jalan besar lagi, nak betul lah mana hak tempat titik tu. Na'udzubillah min zalik. Ujian tempat luah, tapi kami nak balas tempat sepi. Jadi arti kata kita duk kibar sedap tempat luah ni dengan garis sehat Nabi, mudah-mudahan dia tu duk tunggu kita di atas as-sirat dan kita selamat. Pak kalau tempat kibar hak luah lagi dah kita meleweng dah, tak kena kecek hak tempat hak nipis hak halus. Na'udzubillah min zalik. Lebih-lebih lagi dia sendiri pun tak mengaku. Hadis pada sahih Muslim. Awal-awal orang hak dulu, orang panggil lalu as-sirat, titik as-sirat tu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pergi tak suk. Dia pergi tak habis. Ambil di kepala ni, suk kepala ni, dia pergi tak habis. Dia pergi duduk sekerak jalan. Hanganalah dia pergi sekerak jalan. Dia duduk tunggu umat dia. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat, dan nabi kamu berdiri di atas as-sirat sentiasa. Lalu seorang umat dia kata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, wi selamatlah ya ni, wi selamatlah hamba-Ku ni. Ia minta, memanglah Tuhan terima doa dia kerana dua perkara. Satu, dia ya nabi, jadi arti kata utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya hak Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Tapi dia minta saat ni kalau dia minta pada umat dia hak duduk dalam garis dia,
Kalau tak ada dalam garis dia nak minta lah mana, dia pun nak kata tak cekak, dia cekak kerana rahmatan lil alamin dia tu. Tapi nak ayat tak lagi lah. Sebab di sini lagi dah. Belum pada nak titik as-sirat tu di kolej nak minum situ lagi dah terkuih dah kita ni. Yang mari ummati di tempat kolej tu. Kita pun nak pergi minum. Malaikat senyap kita. Dia kata ummati. Lepas tu malaikat dia kata, mu tahu ke tak? Dia ada buat benar-benar reka setelah mana mu mati. Tinggal ajaran mu putih jelpok. Tetapi demo reka juga. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita reka diri kita sendiri itu reka, wasa puas hati kerana kita reka dengan ada pemperayuk dan sebagainya. Tapi kita dah jadi sudu turut bubur tu, hak tu jadi nyanyi ke diri kita kata na'udzubillah min zalik. Kalau kita reka diri kita sendiri tu reka, padahlah kita cari jalan. Ni ikut demo hajjah. Jadi rugilah. Sebab itulah sini ni setan sendiri dia kata fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu buatmu tu duk mencelakan aku sedangkan kamu kena cela dirimu sendiri. Karena aku tak ada suruh turut sangat, contohnya aku hiyah padamu munafak mai turut. Hak sudahlah. Setan siapa setan dia sendiri dia akik tangan dua belah. Tak padai. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah dalam arti kata apa saja syirik hak kita orang panggil ajak ataupun kita pergi buat luar daripada garisan yang lain yang kita dah anggap kata tualak tu hak paling hak comel, sedangkan benda ni meleweng daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tu dia panggil syirik. Walaupun tak ada kita semua pada berhala, tapi ambil lain pada berhala jadi tualak tempat nak terima perintahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu makna syirik. Na'udzubillah min zalik. Pakai tak buat balas tu pun ia jadi dalam bentuk hak riya tu pula. Hak riya tu lebih berat lagi. Kita dok zahir kata molek, tetapi dia jadi syirkun khafi. Syirik hak tak nyata, hak laik. Ya bani katalah mana syirkun khafi. Supaya sumuk hitam di bawah batu hak besar yang hitam pada malam yang gelap lemak hitam. Nampak dok sumuk sana. Apabila tak nampak sumuk balah tu, syirik khafi tak nampak balah tu, situlah kita usaha upaya kita dua kita kena buat. Satunya perkataan kita kena ada tepi syirik semua pagi petang. Dalam arti kata doa hak zikir hak pagi petang tu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. So situ. Yang keduanya, sikap kita tu usaha sebanyak mungkin. Kita nak buat satu-satu perkara, kita kena halusi nak buat satu-satu perkara, itulah orang panggil takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan halusi kita nak buat satu-satu perkara jadi halusi itu orang panggil takwa. Situlah yang muai habuai dia tu, habuai dia hak akhirat, habuai dia hak dunia. Habuai dia hak akhirat, wa man yattaqi apa dia ni, wattaqullah yaj'al lakum furqana. Barang siapa bertakwa pada Allah, diberi bagi dia tu panah beza di antara benda benar dan benda batil. Boleh beza di antara benda benar dengan benda batil, dan boleh ikuti benda benar dan menjauhi daripada benda batil. Tu dikatakan rezeki pada kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, wilah pada kami ni supaya kami nampak benar-benar tu jadi benar, dan rezekilah pada kami supaya kami tu boleh ikuti. Jadi ikuti benar-benar tu yang dikasihi, dikatakan rezeki pada kita. Patut dah seperti mana kita makan air, makan nasi minyak, makan benda sedap yang dikatakan rezeki dan nikmat. Setelah mana kita makan, kita kata alhamdulillah. Yang demikian kalau kita boleh ikuti benar-benar, setelah mana nyata bagi kita kata benda ni benar-benar kita boleh ikuti, patutlah kita kena kata alhamdulillah juga. Sebab bukan mudah. Bukan mudah nak punya nampak benda-benar tu jadi benar. Kerana selaput saat ni banyak, godok setan pun banyak. Mari duk hawa nafsu pula dah
duk jadi pengukuran sepenuh email pada na'udzubillah min zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak sepenuh email seorang kamu iaitu umat dia sallallahu alaihi wasallam hingga hawa nafsu dia tu hidup orang panggil gapo dia ni hidup teki hawa nafsu dia tu jadi secocok dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha nak jadi masuk secocok situlah, itulah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami kembali daripada peperangan yang besar yang kecil pada peperangan yang besar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Peperangan perjuangan yang kecil pada perjuangan yang besar. Pahlah mana hak dia kata perjuangan yang kecil saat ni, gambar dia lah mana, suasana lah mana. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya royak pen dia tu perancangan dia nak pergi ke mana-mana tak biasa ya royak. Pergi badai tak ada royak, pergi Uhud sikit sebanyak. Nak pergi kota Mekah, nak pergi buka kota Mekah lagi pun dia tak royak. Tetapi peperangan Tabuk saat ni ya royak. Kata kita ni nak hadap hilir trik ni. Sebab gapo? Dua perkara. Tiga perkara lebih kurang. Satunya jarak tu jauh, ba'udat alaihim syuqqah, jauh perjalanan duduk di Madinah tempat Nabi singgah, tempat Nabi tinggal nak pergi kepada Tabuk tu jauh, terpaksa kena royak. Yang keduanya kerana udara tu terlalu panas, betul dengan musim panas. Yang ketiganya raidai nak sedia tentera Islam tu tak ada. Siapa Uthman tu Yuwi persiapan persedia kepada tentera hak nak pergi Tabuk tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidaklah mudarat oleh Uthman dengan apa saja dia buat hari ni. Yuwi persiapan nak ayat tu penat. Dalam hal penat tu pun setelah mana kelik dah rumah tu dia kata kita bawa kelik daripada perjuangan hak kecil ya baru sedih pada perjuangan yang besar. Sini sahabat seolah-olah kata sahabat dia tanya tapi kita tergambar hasrat dia. Gapo lagi perjuangan yang besar ya Rasulullah? Kita lalu dah ni deh. Jauh pun jauh, panas pun panas, duit pun tak ada. Kok mana lagi ada lagi pesan mana lagi lebih besar pada ni? Sini lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata jihadun nafs, lawan dengan jiwa dengan nafsu dia. Sebab hak ni gerak tak gerak tu dia boleh singgah. Hak ni duduk dalam diri dia tak apalah. Tak apalah itulah jadi duk tipu diri, naudzubillah min zalik. Apabila tipu diri saat ni sinilah yang hidup makin di kita tempat pengukuran hak Tuhan nak jadi balas lagi ke datang. Soalan pertama lalu dah di antaranya lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Duk sehari ya di pada mahsyar hari mula-mula tu setelah mana kita bakir daripada kubur saat ni gambar dia nak ayat gambar lebih kurang awal-awal perkataan kita bakir daripada kubur tubik sepatah kata pada bibir mulut kita gapo subhanallah. Itu perkataan pertama hak tubik pada bibir mulut semua umat manusia hak bakir daripada kubur. Subhanallah. Sinilah terbagi pada 4 bahagian. Orang mukmin dia kata subhanallah, orang muslim dia kata subhanallah. Tapi subhanallah tubik dalam cukup sepenuh dan lazat sedap. Dia kata subhanallah. Sebab nampak maha tunggal. Deh, kalau hidup sembah di atas dunia ni, kalau dah tak nampak atas dunia dia mula kata Allahu Akbar, ya bakit di kubur tu nampak itulah dia kata subhanallah dengan cukup sedap dan lazat. Manakala orang munafik dan orang kafir dia kata subhanallah juga tapi tak ada orang meroyak dah. Subhanallah tuai tu pucaksi deh yang keruk kening wujuhun yawma idzin ghabara, muka pun yang berdebu, naudzubillah min zalik. Tu kafir tak apa lagi lah. Kita kata dia tolak ajaran dulu hak ni hak pasal duk lilak-lilak ni. Orang panggil duk dalam
paket warna kelabu tu. Putih pudak, hitam pudak jadi susah. Hatu lah jadi turuk hak tu. Jadi nyanyi Kediri. Sinilah sebab tu nak kata di antara rezeki bagi kita boleh tahu kata benda putih tu putih supaya kita ikuti, dan boleh tahu kata benda hitam tu hitam supaya kita menjauhi. Situlah patut kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu rezeki, dan rezeki yang besar, kerana pengukuran hak lagi akan datang mari nak nilai haning, nilai hak batil kita boleh turun, kita boleh menjauhi diri kedak, nilai hak benar kita boleh ikuti kedak. Nah, lepas tu di pada mahsyar ni sikit sebanyak kita lebih kurang kalau duk ikuti Chong Wai channel lah, ada duk tutup duk pungut derma lebih kurang. Bunyi-bunyi kalau tak silap sampai tepat 20 minit. Ia letak pau dia tu 3 juta Chong Wai. 3 juta saat ni bukan kita sorang ramai-ramai, tapi pau tu 3 juta. Ikutlah sekadar mampu kita tu kita boleh buat deh. Gapo tujuan saat ni 3 juta saat ni? Ia nak persiapan dengan segera pada tepat 20 minit ni, semata-mata nak beli 2 kargo 3 juta ni. Nak beli ubat dan nak beli susu pada kanak-kanak penduduk Suria yang duk lari, duk pindah, duk di sepadan dengan Turki. Lepas tu gapo kita bantu sini? Sedekah, jelas. Lepas tu gapo lagi? Nak dapat teduh di hari akhirat, jelas. Deh, almar'u fi zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seorang itu berada di bawah naungan teduh sedekah dia hari akhirat. Lepas tu sebelum pada itu kita gusti sebentar atas dunia ni, di antaranya atas dunia ni, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah kita pergi pada kemerkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat satu-satu perkara je menyebabkan kata Tuhan murka pada kita, marah pada kita. Kita tak terasa dia marah. Lepas tu khabar-khabar akhirat, kata ya Allah Tuhan marah pada aku gitu lalu deh. Tapi khabar pada dah. Sebab itulah kalau kita bimbing lo ni, usaha kita sedekah sekadar kita mampu. Saya ingin nak tekan semula sekadar kata mampu saat ni, dengan tujuan kata tak kita tak perlu kriat sedekah saat ni. Sekadar kita mampu sungguh, tapi 2 perkara saat ni. Jujur hati kita, ikhlas hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jejak langkah Nabi, kerana Nabi selalu duk suruh sedekah. Ia lalu suruh sedekah tu bukan duk boleh ke dia tak boleh makan benda sedekah. Ia lalu pada satu hari tu dia ketemu satu makanan di tengah jalan. Ia nak ambil buah mulut dia. 2 perkara. Satunya nak kata makanan di tengah jalan tu boleh ambil buah mulut. Tak ada salah sikit sebanyak kalau ada dekat tepi-tepi tu sapu-sapu makan. Tetapi ia selalu ingat kata benda ni namun sedekah pun, kerana dia tak boleh makan benda sedekah tu ialah Nabi tak boleh makan benda sedekah, dia kena makan benda hadiah. Lalu itulah dia tak klik semula. Dia kata kalau benda ni yang yakin kata benda ni bukan benda sedekah, nascaya yang ambil buah mulut. Jadi situ. Jadi apabila kita bimbing daripada gapo dia ni, bimbing supaya nak menjauhi diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita sedekah. Hari-hari pun tak apa, lebih kurang sikit sebanyak. Kemarin satu fikiran yang comel terbaru, jumpa salah seorang orang muda tu, dia luar kerja. Dia berumah, lepas tu dia buka kedai lebih kurang. Lepas tu jadi duk selisih kedai dia, tak ada hasil lah mana dalam masa ada e-learning lah. Tak ada. Lepas tu jadi duk keleheng laki bini gapo tu tua pun jadi nak marah gapo, dekecek pun jadi tak kena gapo. Lepas tu dia letak hati. Dia kata kalulah jenis nazar, kalulah dia jaya boleh kerja, dia nak wis 10,000 pada anak yatim bagi. Waktu jadi tiap-tiap bulan ada sikit sebanyak 10,000. Saya kata dia, tinggi cara memikir. Kita kadang-kadang nazar tu nak makan kambing, salah ke tak ada salah, tapi cara dia memikir panggil muta'addin naf'a dia tu gig pada yang lain pula. Lepas tu cara memikir dia orang zaman ni yang mikir lagu tu tak ada orang nak royak. Kalau orang beragama ngaji agama yang mikir belah ni biasa,
Tapi orang ngaji samat dia mikir lagu ni berarti hati dia tu sangat tinggi. Cara dia mikir dia bagi ni boleh dah yang kerja dia keluar dah 6,000. Lepas tu 6,000 saat ni dia bukan win-win sendiri dia duduk berenang orang duduk di belakang. Dia ikut sign dia kata tengok anak yatim di mana mengugi kepada tu, cumanya aku nak tengok lah mana rupa dia, mau pukul gambar dia tunjuk aku. Tapi tak seroyak kata duit hak dia dan siapa dia tua dia. Tengok cara dia mikir dia orang sama. Sini dah saya pernah nak kecek lebih kurang dengan pelajar dah. Tak kedai kalau kita hasil dia kita sebulan 5,000, tak kedai kita buat apa mudah-mudah. 5,000 dari sebulan tu kita keluar 2.5%, 2.5%. Tubik berapa sebulan? Tubiknya 125 kok sebulan. Kita cedek 125 kok ni nak kebajikan hak bulan ni kita daripada hasil kita hanya sekadar 5,000. Lepas tu lain pada 125 nak buat lagi tak sirah. Tak sirah pun tak ada apa dah. Sebab hak Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tu dia tanya kata lah mana siapa nak masuk syurga lah mana Nabi ayat kata semaya gitu-gitu. Ya tak aku nak buat hak ni jadi comel, lepas tu tak saya buat dah hak lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kata aflaha in sadaq, berjayalah dia kalau dia benar hati dia. Jadi kalaulah dengan hasil kita 5,000 kita keluar cedek untuk kebajikan sekadar 125 kok, lepas tu tak saya buat dah hak lain. Tak ada apa dah, comel loter di situ tu. Tak ada pihak nak tutup dakwa dah daripada kita. 125 kok kita buat gapo? Satunya soalan kita nak jadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam kedak dalam syurga. Kita nak bersama dengan dia kedak? Jawab kata ya, kita nak bersama. Lepas tu ambil nak bersama dengan dia, buat jalan mai patibat. Mari melaksana kita nak bersama dengan Nabi. Dari 125 kok saat ni kita jadi cedek 100 kok pada anak yatim. Tiap-tiap bulan 100 kok, 100 kok, 100 kok. Ada lagi 25 kok. 25 kok tu kita suka cita dak nak jadi ada rumah kita di hari akhirat nanti dalam syurga. Ya. Siapa dia bina sejik di atas muka bumi ni, nascaya Allah bina bagi dia tu akan rumah dalam syurga. Ambil daripada 25 kok saat ni, ambil 15 kok tiap bulan untuk sejik. Kalau dia ada gapo rancangan sejik bulan ni, pakai 15 kok tu selalu. Kalau tak ada, hipung 15 hak bulan ni, 15 hak bulan depan, lepas 10 bulan 150 kok untuk sejik. Tak ada dah rancangan lain. Lepas tu 10 kok saat ni hak tadika selaku badai taman didikan kanak-kanak dalam arti kata ilmun yuntafa'u bihi. 10 kok tiap bulan. Tu bagi orang raida dia hanya 5,000. Apatah lagi kalau raida dia lebih pada tu. Kau sedap kerja lagi lah. Kalau 5,000 125, kalau 10,000 250, gilah banyak-banyak mana pun. Pentingnya jadi kita nak perakan dak ciwik kita. Tu soalan. Ni hak panggil perakan ciwik ni. Anak yatim jelas dah kita kena pega dia, kita jadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sejik 15 kok sebulan tu jadi sedekah jariah dalam bentuk bina rumah pada kita dalam syurga. 10 kok tu jadi sedekah jariah juga selaku badai ilmu yuntafa'u bihi. Tu cara memikir kalau benar-benar kita insaf pada diri kita. Lepas tu kok hak mana hak hidup sikit sebanyak hak benar hak yang dikatakan makruh duk makan daripada harta kita hak daripada 125 kok tu kita simpan tepi lah, walaupun dikatakan makruh. Makruh tu dia bunyi hukum fiqh, dia bunyi ngenge, dia bunyi ngenge makruh. Dapat makruh dia. Tetapi kalau kita pergi makna dia tu, pengertian dia, konsep dia tu berat juga. Makruh ni makna kata yang dibenci. Tu makruh. Pasti yang dibenci oleh siapa? Yang dibenci oleh syarak. Siapa dia pun syarak? Allah. Cukup padah lah. Dan sebut kata Allah pun syarak ke Allah benci. Nak lawai lagi? Lawai tak ada apa lah. Sekarang dapat makruh je. Tu nak ayat tu. Dalam arti kata kita ambil amat mati dalam
hidup gaya kita, gaya hidup kita, hidup harian kita amat-amat tinggal benda ni. Tasawuf dia katalah benda makruh. Benda makruh tu dua perkara. Satunya Tuhan benci lagi. Kerana makna makruh sana yang dia benci. Yang dibenci oleh syarak. Siapa dia pun syarak? Allah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut ke? Gi manusia hak pipi kita tu. Kalau dia semaya pipi kita duk bang-bang hak makruh hak kita tu. Dia sendiri duk gelumuk teruk, duk bang hak kita. Dia benci pula dah. Pas dia benci, malaikat benci pula. Jujur pakai dia benci kita. Setak dari Allah Subhanahu taala benci pada kita, pergi pada nabi, pergi pada malaikat, pergi pada saudara sekampung sahabat kita tu, dia benci pada kita. Lepas tu yang kedua, yang ketiganya, sikit sebanyak hak kita dah beli benda makruh tu, hidup maki hak tempat bajikir. Nak bajikir, nak beli hak benda makruh. Tu jadi rugi belaka-laka, na'udzubillah min zalik. Sebab tu patut tak ada kecik hamdarat sahabat kita lagi. Kiyah-kiyah dah. Itulah yang dikasihi sekalian. Nak yang kata berilmu ni bukanlah kata sekadar kita sedia untuk hidup, bukan berilmu ni ialah hidup diri sendiri. Jadi kita berilmu ni bukan kata kita nak sedia untuk hidup dak. Bahkan ilmu tu, di diri ilmu tu ya hidup pada. Berarti kalau kita tidak berilmu, tahukah kita matilah. Nauzubillah. Bukan mati cara kita mati nak jadi mati dak. Jadi apabila tak ada kesinaran, tak ada cahaya ilmu sani tu, gapo arti hidup kita sani? Tu nak kata alhamdulillah dah kita ada juga majlis ilmi. Diherabu pada kita dah supaya kita nak meningkat kedudukan kita. Yang keduanya, pengetahuan kita setelah mana kita berilmu, kita mai mengaji, hasil daripada duk saksam ilmu kita tu itu jadi satu pengetahuan. Dah hari ni sepatah, minggu lepas baru ni sepatah, minggu depan sepatah, lepas 2-3 patah, mai duk hipung ilmu kita saat ni, itu baiklah ia jadi pengetahuan. Pengetahuan saat ni tak cukup, tak ada arti sekiranya kalau kita tak ada patibat. Sekiranya kalau kita tak berjalan sepatah dua kita boleh saat ni, ia jadi duk, ia mai jadi maki kita pula. Nauzubillah min zalik. Jadi an ilmihi maza amila bi. Soalan yang ketiga, tak berjakah kita satu-satu jakah kecuali kena jawab soalan ni. Di antaranya ilmu kita tu kita buat gapo gatik. Setelah mana kita tahu, kalau kita tak tahu tu tak apa lagi lah. Orang panggil cara-cara tak tahu, satu kedi dah tak luluh dah, kedi tak tahu saat ni. Sebab ajaran al-Islam tu setak daripada takdir lagi, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, pergi pada perintah iqra', pergi pada perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita kena cari ilmu pengetahuan semata dah, cerak dah situ. Tetapi ilmu kita tu tak ada makna sekiranya kalau kita tak usaha nak buat. Pak kalau kita buat tu buat boleh pia. Jawab boleh buat kepada Allah, dak bukan. Jawab kerana kita ni cita-cita nak jumpa dengan Allah. Tu kita nak buat tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa harap nak jumpa dengan Allah. Siapa dia Allah saat ni? Banding mudah-mudah lah. Orang hok comel. Comel dah atas dunia ni, yang panggil lambang pada comel tu Nabi Yusuf alaihi salam. Lambang pada comel cantik. Padahal segala-gala kebaikan itu duduk di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Tapi nak atas lambang pada comel itu. Nabi Ibrahim lambang pada tauhid. Nabi Nuh lambang pada orang panggil Nabi Ayub lambang pada sabar. Nabi Nuh lambang pada orang panggil hak apa dia ni, hak banjir besar tu lebih kurang. Tapi segala-gala jenis kesabaran, benar hak sifat yang baik terhimpun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf ni orang perempuan dak tilik pada cantik ke dia, comel dia tu, hirih tangan tak khabar. Duk nak belah lima, nak belah kayu saat ni duk hirih tangan tu berdarah. Tak khabar, dengan cantik tertarik dengan parah rupa dia. Itu salah satu makhluk Allah Subhanahu taala saja. Satu makhluk ya. Bagaimana Allah Subhanahu taala sinilah pada satu hari itu
Kita nak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih kurang, nak jadi tergambar bla-bla lah mana supaya kita ingin nak jejak langkah dia tu, nak ikuti jejak langkah dia. Pada satu hari itu orang Yahudi Abdullah bin Salam, setelah mana Nabi dia pindah, dia hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah, mula-mula dia sapa tu Abdullah bin Salam yang ayat pada anak dia, ayah dah cedek 10 soalan nak tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 soalan nak tanya Nabi Muhammad. Kalau dia jawab 10 ni aku kata dia Nabi. Gi dua anak tu Abdullah bin Salam gi tengok Nabi duk kecek ngapo Al-Ansar mula-mula sapa duk kecek. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksi kata dia Nabi. Anak dia apa kata, ayah tak ada tanya sepatah habuk lagi. Ayah cedek 10 kau yang benar 10 patah ni nak tanya dia, tak ada tanya sahabuk patah mana. Dia kata rupa ni bukan rupa orang baham, rupa ni bukan rupa orang baham. Pakai percayalah kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak kalau Nabi kita lambang pada as-sadiqul amin, orang yang benar lagi beramanah, usahalah kita dalam akhir zaman ini, usaha kita jadi orang yang benar lagi yang beramanah. Amanah kita dengan alam sekitar kita, terutama amanah kita dengan diri kita sendiri. Sebab gapo? Sebab dua perkara lebih kurang, 3 perkara. Perkara pertama mengenai amanah, kerana awal-awal sekali hak Tuhan betul pada semua makhluk ni akan amanah. Mula-mula Tuhan betul pada semua makhluk dia tu amanah, termasuk langit dan bumi, termasuknya bukit, tapi pakat mengaku belaka tak ada dia nak terima amanah berat. Wa hamalahal insan, maka dipikul oleh manusia, innahu kana zaluman jahula. Zalim, dia pikul hal keadaan dia zalim, dia pikul hal keadaan dia jahil. Dalam arti kata kalau dia zalim, usaha nak meningkat kedudukan dia, nak nafi sifat zalim tu. Lepas tu kalau dia jahil, usaha dia nak nafikan sifat jahil dia tu dengan dia semata-mata cari ilmu pengetahuan. Tu amanah sebagai hak pertama. Yang keduanya amanah saat ni kerana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selaku kita ni umat pada dia, kita duk orang panggil ni menganut ajaran dia. Yang ketiga pula dah amanah ning lah awal-awal Allah Subhanahu wa taala akad naik ke langit. Orang duk tidur molek-molek ambil sebahagian daripada amanah daripada dia. Hak 100% keluarlah besok tinggal ada 99. Tidur molek-molek pula dah ambil pula dah amanah. Nauzubillah min zalik. 2-3 sebab dah amanah. Manakala sebab yang kepak nak kata amanah saat ni berat di pada mahsyar, di hari akhirat nanti tu Allah Subhanahu wa taala ya royak, ya perintah pada si syahid, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam medan perang, Allah Subhanahu wa taala jukah pada dia tu tunai amanah. Allah sendiri jukah, bukan orang lain dak. Kalau hak tiup sekan kalau jukah tu pun kita habis gain dah, banyak habis dah. Malakul maut lagi pun mari tu habis gam. Ni Allah sendiri dia mai jukah kata tunai amanah. Siapa dia? Hak mati syahid saat ni. Dia dah rasa kata dia mati syahid boleh buat belaka. Walaupun dia lakah, dia lakah garisih hak Allah Subhanahu wa taala, dia lakah garisih hak Nabi Muhammad, kerana dia bangga dia mati syahid, masa boleh buat belaka. Inilah amanah. Waktu hajukah pada dia, dia jawab katalah mana? Kata ya Allah, zahabatid dunia, dunia pernah pergi dah. Hari ni hari nak terima balasan, nak tunailah mana? Tu hajukah kali yang kedua. Dia jawab yang demikian. Tu hajukah kali yang ketiga, dia jawab balas itulah. Sini Allah Subhanahu wa taala tayi amanah di patak neraka. Apabila Allah Subhanahu wa taala tayar amanah di patak neraka, suruh dia ambil. Lepas tu dia duduk di bira api neraka, duduk nak tunggu patak tu kena guna masa lama mana. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dia, bunyi gendung, gepar bumi, pocok bumi.
Nabi dia tanya, "Wak mu tahu kedak gapo dia ni?" Maka mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui gapo dia suara gapo sana. Dia kata, "Ninglah suara batu hak besar selama mana semenjak 70 tahun baru sampai patak neraka." Duk di pala bira, duk di bira api sana ni, nak turun di patak dia tu kena guna 70 tahun. Kita setinggi-tinggi bangun ni dibakar, kita kena naik tinggi sekali atas sutuh bangun ni paling tinggi sekali. Terus akhirlah dibakar di atas dunia di Dubai. Ambil batu, kita pergi batu kita lepas. Ambil di kita duduk di atas sutuh nak sampai bawah batu tu nama mana? 5 minit, 10 minit, tapi cerak tak sampai setengah jam. Cerak tak sampai. Tapi hak ni ambil di bira api neraka nak sampai patak tu kena guna masa 70 tahun. Turun. Dia kena buat semata dah. Kerana hari-hari terima balasan. Bukan orang panggil bukan ibadat ni. Dia terpaksa dia kena tunai. Bukan ibadat. Ibadat kita lo ni ada duk lega molek terpilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Lo ni kita boleh pilih lagi. Kalau semaya boleh berdiri, semaya boleh menyatak hak sunat. Kalau puasa ke apa tu, ya qada boleh kalau tak mampu. Tapi jangan pilih banyak. Taklif kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hai akhirat tu terpaksa kena pergi ambil. Turun pergi ambil amanah di patak neraka. Ya apa turun? Turun saat ni dia kelah-kelah dia pakai can. Tekad api neraka tu 7. Seperti mana syurga 7, tapi 7 darajat dia nak 7 darajat dia naik ke tinggi. Hak ni darajat turun ke bawah. 7 juga. Lepas tu 70 tahun. Nak ayat atas setengah setekat tu kena ada guna 10 tahun lebih kurang kalau kita mahu kira. Dia pergi ambil amanah di patak neraka saat ni, dia naik sampai di biranya gelecah pula dah, terjerumus dalam api neraka 70 tahun pula dah. Jadi jumlah semua 140 tahun. Siapa dia? Si syahid hak buat perang amanah, hak tak ada tunai amanah. Si syahid bukan hak mati biasa. Hak mati biasa tak kena kecek dah lah. Na'udzubillah min zalik. Sini sahabat tu dia bimbing, dia burung, dia tanya, "Mal amanah ya Rasulullah?" Gapo lah amanah kita lalu? Kita dah kata si syahid dia mati kok pakai terus ke syurga lalu lah. Gapo lah kita lalu dia jadi amanah ni? Nabi menjawab kata, "As-salatu amanah." Semaya kita tu amanah. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik semaya kita tu. Semaya jadi semaya usaha sebanyak mungkin. Semaya salatul muwaddi'. Setiap fardu, setiap sunat kita semaya, usaha jadi semaya kita semaya akhir. Kalau kita semaya duha saat ni, kita mai kira kata duha terakhir. Tak temu dah duha esok. Pak kalau semaya duha esok pula, duha terakhir tak temu dah lusa. Usaha supaya semaya kita hak fardu pun baik maupun hak sunat, usaha semaya salatul muwaddi'. Karena gapo? Karena as-salatu amanah. Lepas tu as-sawmu amanah. Puasa tu amanah juga. Dah azan nak puasa dah, terutama puasa bulan Ramadan, usaha puasa kita tu jangan duk jadi kuruh dan jangan duk jadi bocor puasa kita. Tidakkah? Tuhan tak ada berhajat daripada kita puasa sekadar kata kita dahaga dan lapar saja. Nauzubillah min zalik. Tu amanah. Amanah ke apa? Kita ambil amat mati kanan ni yang menjadi selamat diri kita sendiri, serta apabila kita buat balas ni ada pahala ganjaran. Tidakkah jadi rugi? Buat dah tapi tak ada hasil lah. Nauzubillah min zalik. Lepas tu as-sadaqatu amanah. Sedekah pun amanah juga. Seperti kata saat ni lah, kalau kita mampu sikit sebanyak boleh bantu gapo ni kanak-kanak di Suria tu, dua segi. Satunya amanah, di antaranya as-sadaqatu amanah, duanya menjauhi kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, kita nak teduh daripada mahsyar. Yang keempatnya, bumi Suria, bumi Asyam tu
dia panggil ardul mahsyar wal mansyar. Bumi kita usir, kita bakit di situ. Jadi seolah-olah kata kita pergi beli tanah untuk diri kita nak menjadi selamat kita di padang mahsyar. Itu satu fikiran lah. Satu kita mai banding yang mudah-mudah karena sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda kata bumi Suria, bumi Asyam tu bumi kita nak gapo ni nak bakit di situ. Kita beli kita cedek seperti mana kita duk beli tanah di mana-mana tempat dia ada royak. Hak ni bumi hak tak nak pergi situ, tempat hidup kita situ. As-sadaqatu amanah. Lepas tu yang akhir daripada hak dia bilangnya amanah saat ni wada'i'un nas, orang hak sipir di sisi kita. Bagi-bagi orang hak mai duk sipir dah harap pada kita tu, hak tu kita kena jaga baik-baik. Sebab apa? Sebab ini adalah amanah. Berat Zohir tu kadang-kadang tak kena kira nak timengnya dia minyak berapa kilo gapo tu dak, tetapi berat di sudut pikul tu kerana ini adalah tuntut dari Allah Subhanahu Wa Taala main wak kira dengan kita. Apabila balah tu kita kena jaga amanah. Mudah-mudahan kita tahu lagi akan datang insya-Allah taala gapo gatik kita kena buat mengenai amanah. Ini adalah ilmu pengetahuan kita selaku sekuat-kuat senjata kita yang kita nak menghadapi dunia yang berubah-ubah. Akhir zaman fitnah ni tak ada dah jalan keluar kecuali kita kena duk bersenjata dan kita bersikap dengan ilmu pengetahuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.